Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in. وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شكر الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa surau, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan guru, para alim ulama tempatan, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pagi ini Allah kekalkan kita dalam keadaan bernyawa. Mudah-mudahan dengan pengekalan ini kita akan berusaha dan berikhtiar untuk menjadikan diri kita ini sebagai hamba-hamba Allah yang akhirnya dapat pencerahan darinya, supaya kita dijamin keselamatan kita di dunia dan juga di akhirat. Di dunia pun kita dijamin keselamatan, di akhirat pun kita dijamin keselamatan. Apabila kita ini berjaya menjadi hamba-hamba Allah yang diiktiraf oleh Allah Ta'ala, berjaya menjalankan tugas-tugas kita sebagai hamba-hamba Allah. Hamba-hamba Allah tugasnya ialah menjalankan hukum hakam yang didatang oleh Allah Ta'ala. Allah hanya datangkan 5 hukum saja. Yang pertama wajib, yang kedua haram, yang ketiga sunat, yang keempat makruh, yang kelima harus. Kelima-lima hukum ini meliputi segenap aspek kehidupan. Apa saja dalam hidup dia tak lepas dari 5 hukum ini. Wajib, haram, sunat, makruh, harus. Apa itu wajib? Dibuat dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Kedudukannya mesti buat, itu wajibnya. Apa itu haram? Dibuat berdosa, ditinggalkan dapat pahala. Kedudukannya mesti ditinggalkan. Apa itu sunat? Dibuat dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Kedudukannya elok buat, elok yang sunat. Karena kita mengharapkan darjat di akhirat kelak. Siapa nak pangkat di akhirat besok, banyak buat yang sunat-sunat.
Apa arti makruh? Makruh artinya dibuat tidak berdosa, tapi ditinggalkan dapat pahala. Kedudukannya elok ditinggalkan. Kerana makruh itu mendatangkan kebencian Allah Ta'ala. Cuma Allah tak hukum dia. Allah benci. Bila Allah benci, malaikat pun benci. Rasul pun benci. Nabi pun benci. Sahabat-sahabat pun benci. Wali-wali Allah pun semua benci. Jadi jangan jui hanya bibir bila dengar makruh tu. Alam makruh kan haram. Jangan. Dia elok ditinggalkan. Dan yang harus dibuat atau ditinggalkan tidak berpahala dan tidak berdosa. Tepuk dada, tanya selera. Nak buat pun sila, tak nak buat pun sila. Itu yang harusnya. Cuma tuan-tuan dan puan, yang harus tu bila dilaksanakan, bila kita buat, bila kita implementasikan, dia tak tinggal harus. Dia bertukar hukum. Dia boleh jadi wajib, boleh jadi haram, boleh jadi sunat, boleh jadi makruh. Itu yang harus. Ya. Asalnya harus. Tapi bila kita buat, dia boleh jadi wajib, boleh jadi haram, boleh jadi sunat, boleh jadi makruh. Ya. Contoh, makan tu harus. Makan tu harus. Kalau tak makan, tak ada berdosa. Kalau tak, berdosa belakang kejap ni, tak ada makan pun. Dia bukan wajib. Tapi dalam keadaan tertentu, makan itu jadi wajib. Bila makan jadi wajib? Bila dia terlalu lapar. Bila buluh, kita mau menggajah. Kalau tak makan apa jadi? Tumpah. Masa itu wajib dia makan. Asalnya harus, tapi dia jadi wajib. Makan bila jadi haram, boleh. Jangan makan jadi haram, makan benda-benda yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Makan babi haram, makan anjing haram, makan kucing haram, makan biawak haram, makan tikus haram, makan katak haram. Jadi haram. Bila makan jadi sunat, bila kita ikut adab-adab nak makan. Sebelum makan baca doa dulu, baca bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Makanan tangan kanan dan sebagainya. Nah, jadi dia sunat. Bila makruh, bila makan jadi makruh, bila kita makan berdiri makruh. Makan dengan tangan kiri makruh. Makan tengah berjalan makruh. Jadi dia bertukar kepada 4 hukum tadi. Dia tak tinggal harus. Itu apabila yang harus itu kita laksanakan. Baik, untuk pagi ini kita sambung lagi pembacaan kita. Tajuk baru pagi ini. Ya, saya mestilah Muslim di sudut akhlak. Kita sudah bicara, saya mesti Muslim di sudut akidah. Sudah kita bicara sudah, ada baca dah. Lepas itu kita dah baca, saya mesti Muslim di sudut ibadah. Ya, ibadah mesti ikut cara Islam. Nah, sekarang ni, saya mesti Muslim di sudut akhlak. Akhlak kena ikut akhlak Islam. Nah, jangan gunakan akhlak orang musyrikin. Jangan amalkan akhlak orang kafir. Jangan amalkan akhlak orang munafik dan sebagainya. Nah, kita mesti Muslim itu arti Islam dari segi akhlak. Jadi yang kita nak jadi memiliki akhlak secara Islam tu, kita mesti ada contoh, mesti ada ikutan. Contohnya tak lain tak bukan ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak kita mesti mengikut akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah tak pernah buat yang haram. Rasulullah tak pernah tinggal yang wajib. Rasulullah sentiasa buat yang sunat. Dan Rasulullah tak pernah buat yang makruh pun tak pernah dibuat oleh Rasulullah. Akhlak itu patut kita ikut. Sehingga Allah puji. Rasulullah Ta'ala puji. Apa kata Allah? Wa innaka la'ala khulqin azim. Sesungguhnya kamu wahai Rasulullah memiliki akhlak yang paling mulia. Tak ada akhlak manusia yang lebih mulia daripada akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kita kena itu sebagai contoh. Kerana dia yang terbaik. Sebab itu Allah perintahkan kita untuk ikut dia. Kerana dia yang terbaik.
Kalau dia yang tidak terbaik, Rasulullah Allah tak perintahkan kita ikut dia. Kerana dia yang terbaik. Apa yang terbaik? Semua terbaik bagi dia. Ya. Rumah tangganya rumah tangga yang terbaik. Ekonominya ekonomi yang terbaik. Ibadahnya ibadah yang terbaik. Akhlaknya akhlak yang terbaik. Pendidikannya pendidikan yang terbaik. Semua ikut dia. Sebab Allah suruh kita jadikan baginda sebagai contoh. Apa kata Allah? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya untuk kamu dalam diri Rasulullah itu adalah ikutan yang paling baik. The best example. Ya. Semayang kena ikut Rasulullah. Kerana semayang Rasulullah itu yang paling baik. Puasa kena ikut Rasulullah. Kerana puasa Rasulullah itu adalah puasa yang terbaik. Berbuka puasa kena ikut Rasulullah. Kerana cara Rasulullah berbuka puasa itulah yang terbaik. Pendidikan kena ikut pendidikan Rasulullah. Kerana cara Rasulullah mendidik itu adalah cara yang terbaik. Apa saja perjuangan kena ikut perjuangan Rasulullah. Kerana perjuangan Rasulullah itu adalah perjuangan yang terbaik. Sebab itu dikatakan bila ditanya kepada Aisyah, macam mana akhlak Rasulullah itu? Jawab Aisyah, kana khuluquhul Quran. Adalah akhlak dia itu mengikut akhlak Al-Quran. Nak tengok Al-Quran diamalkan dalam kehidupan, tengok kehidupan Rasulullah. Ini kita pun tengok begitu. Jadi kan akhlak Rasulullah sebagai contoh, sebagai suri tauladan, sebagai ikutan, the best example yang kita nak ikut. Baik, itu baru mukaddimah. Belum baca lagi, ini baru nak baca. Akhlak yang mulia adalah menjadi matlamat. Kita kena akhlak biar dia mulia. Menjadi matlamat, sasaran, destinasi. Ya. Jadi matlamat kita. Itu akhlak yang mulia. Menjadi matlamat asas. Matlamat asasi. Yang utama sekali. Matlamat asasi bagi risalah Islam. Bagi orang yang nak amal ke Islam, kena ikut Rasulullah. Ya? Ya. Mesti mulia. Akhlak kita mesti mulia. Mana mulia itu? Memiliki sifat-sifat yang terpuji. Sentiasa taubat, sentiasa syukur, sentiasa redha, sentiasa tawaduk, sentiasa merendahkan diri. Akhlak itu yang paling mulia. Nak mulia sekali ya. Jangan memiliki sifat-sifat yang dikeji. Jangan ada riak, jangan ada ujub, jangan ada takabur, jangan ada ego. Jangan nak pemarah saja dan sebagainya. Kita mesti memiliki akhlak yang mulia. Itu matlamat kita, matlamat Islam. Matlamat asasi bagi risalah Islam. Ini telah dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Apa kata Nabi? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutuskan, aku dibangkitkan oleh Tuhan. Aku diutuskan, dan sini terjemahnya utuskan, hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi Nabi itu Allah datangkan ke bumi itu untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Sebab itu kita kena ikut dia. Kerana dia yang paling mulia. Semayang yang paling mulia, puasa yang paling mulia, pergaulan yang paling mulia, nikah kahwin yang paling mulia, dididik isteri dan anak-anak paling mulia. Apa saja akhlak Rasulullah semua yang terbaik. Kerana aku ni dibangkitkan Allah untuk memperbaiki akhlak manusia. Sesungguhnya aku diutuskan hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Juga telah ditekankan oleh ayat Al-Quran. Dalam firman-Nya Allah pernah berfirman, memuji Rasulullah, dan kita pun kena ikut dia. Apa kata Allah? Allazina immakkannahum fil ardi aqamus shalah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar
walillahi aqibatul umur. Sekali lagi. Ya. Allazina immakkannahum fil ard. Siapa yang diberi kuasa di atas muka bumi ini? Siapa yang jadi pemimpin di atas muka bumi ini? Ini perkara yang mesti ada pada dia. Aqamus solat, dia mesti mendirikan sembahyang. Wa atawuz zakat, dan dia mengeluarkan zakat. Cukup hal, cukup nisab, keluarkan zakat. Jangan simpan, kerana itu bukan hak dia, bukan kata dia. Itu kata 8 asnaf tu. Kena bagi pada mereka. Wa amaru bil ma'ruf, kena menyeru kepada kebaikan. Ajak orang buat baik. Mari kita mengaji, mari kita baca Quran, mari kita bergotong royong, mari kita memperjuangkan Islam. Mari kita tolong menolong antara satu sama lain. Mari kita bantu orang yang fakir, bantu orang miskin dan sebagainya. Itu wa amaru bil ma'ruf. Wa nahau 'anil munkar, dan mencegah daripada kemungkaran. Yang maksiat kita tegak, jangan bagi. Jangan berjoget. Jangan menari. Jangan rasuah. Jangan mencuri. Jangan sombong. Jangan ego. Itu. Wa nahau 'anil munkar. Wa amaru bil ma'ruf wa nahau 'anil munkar. Walillahi aqibatul umur. Bagi Allah lah yang sebaik-baik perbuatan. Apa yang buat mesti kerana Allah, ya. Tengok terjemahan rasmi di sini, tuan. Orang-orang yang jika kami teguhkan, seperti yang bagi kedudukan yang baik. Jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, nescaya mereka mendirikan sembahyang. Orang yang ada kuasa, orang yang berpangkat, orang yang ada kedudukan, hendaklah mendirikan sembahyang. Raja-raja hendaklah mendirikan sembahyang. Gubernur-gubernur hendaklah mendirikan sembahyang. Presiden-presiden hendaklah mendirikan sembahyang. Pemimpin-pemimpin hendaklah mendirikan sembahyang. Kerana mereka itu diberi kuasa oleh Allah Ta'ala. Diberi kedudukan yang tinggi oleh Allah Ta'ala. Berdiri sembahyang dulu. Bukan sembahyang dengan niat je, mendirikan sembahyang. Artinya sembahyang tu ada berdiri, ada rukuk, ada i'tidal, ada sujud, ada duduk antara dua sujud, ada tahiyat akhir dan sebagainya. Itu namanya mendirikan sembahyang. Bukan niat aja lah hati, itu tarikat salah tu. Sembahyang tu niat je, tak betul, ya. Kita mesti dirikan sembahyang. Kerana Rasulullah apa itu? Rasulullah tak pernah sembahyang niat aja tak, ya. Mesti mendirikan sembahyang. Kemudian menunaikan zakat. Kemudian menyuruh berbuat ma'ruf. Ajak orang buat baik. Amal ma'ruf. Ada ayat lain Allah kata, wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Surah Ali Imran ayat berapa entah? Hendaklah ada di kalangan kamu satu kumpulan manusia, satu taifah, satu jamaah. Mereka menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung di akhirat itu. Kalau menyeru kebaikan, mencegah kemungkaran, itu orang yang beruntung. Yang salah ialah orang yang menyeru kejahatan, mencegah kebaikan. Itu salah. Itu sifat munafik. Menyeru kepada kejahatan, mencegah kepada kebaikan. Pagi ni ada keluar subuh, sama ngajar je berai, henti kalian. Itu mencegah kebaikan. Henti kalian, dia bukan padang ni. Dia bukan ustaz pun, dia cikgu je. Itu sifat siapa tu? Sifat munafik. Munafik itu artinya apa? Yuzhirul Islam wa yubtinul kufra. Menzahirkan keislamannya tapi menyembunyikan kekufuran. Itu orang munafik. Siapa nak jadi munafik? Angkat tangan. Orang kafir ada 4 golongan. Yang pertama dipanggil murtad. Yang kedua dipanggil musyrik. Yang ketiga dipanggil mulhid. Yang keempat dipanggil munafik. Mana tak? Tuan-tuan nombor 4. 4 golongan. Kafir belakang. Yang pertama murtad. Ditolak imannya. Walaupun dia mengaku dia beriman, tapi dari sisi Allah dia tak beriman dah. Ditolak sebagai seorang beriman. Itu murtad. Kerana menghina Islam,
menghina Quran, menghina Rasul, menghina pejuang-pejuang Islam, menghina sunnah-sunnah Rasul. Di antaranya ni, apa ni sunnah ni? Apa ni? Ni apa yang saya bilang ni? Sugi. Siapa menghina sugi ni murtad tau. Kafir jadinya. Allah ketik yang kena Haji Ibrahim tu genyi ke dengannya. Dah masuk dalam bakit dia kalau tu berletak lain bakit. Genyi ke dengar. Murtad. Soal dia tak buat lain cerita. Itu murtad. Yang kedua musyrik. Musyrik dia mengaku Allah Tuhan, tapi di samping mengaku Allah Tuhan dia menyembah lain daripada Allah Taala. Menyemutukan Allah. Menyembah matahari. Dia tahu Allah Tuhan tapi sembah matahari juga. Menyembah bulan, menyembah cahaya, menyembah api, menyembah gunung dan sebagainya. Menyembah lembu. Itu musyrik. Menyemutukan Allah. Dia mengatakan lembu itu Tuhan. Dia mengatakan matahari itu Tuhan. Tuhan Allah itu iya juga katanya. Tapi yang ini Tuhan juga katanya. Dia menyembah patung. Dia kata patung itu Tuhan juga. Padahal dia bertuhan, dia beriman dengan Allah tu, tapi bila semayang sembah patung. Itu namanya musyrik. Kalau lelaki seorang panggil musyrik, kalau ramai musyrikin, kalau perempuan musyrikah. Yang ketiga mulhid. Mulhid artinya dia tidak percaya kepada agama, tak percaya pada Islam, tak percaya pada Hinduism, tak percaya kepada Buddhism, tak percaya kepada apapun jenis agama lah. Itu dipanggil mulhid, atau bahasa moden yang dipanggil atheist atau free thinker, atau contohnya komunis. Mulhid itu komunis ya. Sosialis, mulhid itu. Yang ketiga, yang keempat munafik. Munafik itu istilah apa? Menyembunyikan kekufurannya dan menzahirkan keislamannya. Di antara empat ni, yang mana Allah murka sekali, yang mana Allah marah sekali? Munafik. Sebab itu ditempatkan munafik itu di tingkatan yang paling bawah dalam neraka. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, kata Allah. Sungguhnya orang munafik itu ditempatkan di tingkatan yang paling bawah dalam neraka. Kerana Allah marah benar orang munafik itu. Sebab itu dalam Quran Allah bagi tanda-tanda munafik itu. Allah tunjuk kepada kita tanda-tanda munafik itu. Kita juzuk ada cerita orang munafik. Mula-mula suratul Baqarah lagi Allah ada cerita tentang munafik. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum yu'minun. Yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakzibun. Awal-awal dia cerita tentang munafik. Di antara golongan manusia ada yang mengatakan dia beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhirat, tapi sebenarnya mereka tidak beriman. Mereka cuba menipu Allah dan menipu orang-orang beriman, tapi mereka tidak menipu siapa melainkan diri mereka sendiri. Dalam hati mereka itu ada penyakit dan Allah tambah lagi penyakit itu dalam hati dia. Dan mereka itu menerima azab yang paling dahsyat di atas perbuatan kemunafikan dia itu. Apa yang didosakan itu. Itu awal-awal lagi. Di antaranya apa kata Allah lagi? Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Apabila mereka berada di kalangan orang-orang yang beriman, mereka berkata kami beriman. Tapi apabila mereka kembali kepada kumpulan-kumpulan mereka, pemimpin-pemimpin mereka, geng-geng mereka, mereka berkata, aku bersama dengan koman. Tadi aku bersama dengan orang beriman tu, olu-olu aja, acah-acah aja. Bukan betul. Aku semayang tu acah aja. Aku berzikir tu acah aja. Nak nipu dia main aja. Itu orang, tanda-tanda orang munafik. Bersama dengan orang beriman, dia macam orang beriman. Semayang sama kita, pakai jubah macam saya ni pakai sobat lebih tebal daripada sobat saya lagi.
Berdoa punya panjang doanya, naik lengung tangan ngangkatnya. Ya, kalau marhaban orang menerin-nerin suaranya macam orang beriman tu. Tapi bila dia kembali kepada yang orang geng-geng kapiornya, dia jadi orang kapior balik. Orang tu dangdut, dia pun dangdut juga. Dalam hatiku hanya ada kamu. Dia dangdut pula. Orang tu Hindustan, dia pun Hindustan juga. Ya, hujang beli kain. Orang tu karaoke, dia pun karaoke juga. That's the way I like it. Artinya dia boleh apa? Dia boleh menyamar. Dia macam sesumpah. Tahu sumpah tak? Orang sini tak tahu sumpah kan? Tu jangan duduk pekan, duduk kampung tahu apa sesumpah. Sesumpah tu satu binatang yang boleh berubah warna kulitnya. Ikut latar belakang dia. Kalau latar belakangnya hijau, warna kulitnya hijau. Di kampung banyak tu. Di kampung banyak, di kampung gajah banyak sumpah. Sini pun ada. Cuma tak perasan ya. Atau dia macam ular. Tahu ular? Ya Allah, ular. Orang pekan benar di mana? Ular. Ular tu di mana-mana boleh hidup. Ya ke tak? Dalam rumah boleh tak ular tu hidup? Di atas pokok boleh tak ular tu hidup? Dalam semak boleh dah ular tidur. Dalam parit boleh dah ular tidur. Dalam air boleh hidup tidur. Boleh ular tidur. Itu orang munafik. Di mana saja dia boleh menyesuaikan diri dia. Di kalangan orang beriman dia macam orang beriman. Di kalangan orang kafir dia macam orang kafir juga. Ini bukan nak nuduh siapa-siapa, bukan nak nuding jari pada siapa. Ini untuk diri kita, supaya kita tak termasuk dalam golongan orang munafik tadi kan. Baik. Orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, nescaya mereka mendirikan sembahyang. Itu orang yang ada kuasa, mesti mendirikan sembahyang. Kerana dia jadi contoh ikutan kepada orang ramai. Kalau raja tak sembahyang, orang ramai lagi tak sembahyang. Kalau pemimpin tak sembahyang, orang ramai lagi tak sembahyang. Dan mereka mesti menjadikan contoh. Menunaikan zakat, mereka mesti mengeluarkan zakat. Kemudian menyuruh berbuat yang ma'ruf, yang baik, ajak orang buat baik, dan mencegah dari perbuatan yang mungkar, orang maksiat yang buat. Dan kepada Allah lah segala urusan. Kita apa saja kita buat mesti menuju kepada Allah Ta'ala. Mayang kerana Allah, puasa kerana Allah, berzakat kerana Allah, mengaji ni kerana Allah. Saya ngajur pun. Yang ngajur pun mesti kerana Allah tahu. Jangan lepas ngajur jelek je. Mana bendahari tak ada datang ke aku ya. Ngapa nak ke bendahari? Ngapa nak ke bendahari? Tak kan? Envelope. Dapat envelope je lah. Berarti buat semata-mata kerana Allah. Pagi nak istihad. Kalau tak ada envelope pun tak apa. Nyongeng juga, senyum dia. Janganlah kalau tak ada envelope masak. Monyong dia. Tegur. Balik kosak. Tak kerti, jangan. Apa saja kita buat mesti kerana Allah. Ini Allah perintahkan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ada tak ayat macam itu? Dan kamu tidak diperintahkan oleh Allah melainkan untuk beribadah kepadanya dengan ikhlas dan kerana agama. Buat betul-betul kerana Allah Ta'ala saja, bukan kerana envelope. Kalau tak ada envelope pun insyaAllah saya akan jalankan tugas saya insyaAllah ya. Cukup waktunya kalau dipanggil ada jemput ya. Saya datang. Ada pelawai datang, pelawai tak datang. Itu memang polisi saya. Tapi bukan kerana envelope. Karena tugas saya itu sebagai pendakwah untuk menyatakan kebenaran, untuk menyeru kebaikan, mencegah kemungkarannya. Itu dia. Semata-mata kerana Allah ya. Itu sebab kata Allah ujung apa ayat tadi apa? Walillahi aqibatul umur. Dan kepada Allah lah di atas segala perbuatan kita itu. Semua semata-mata kerana Allah. Sebab itu dalam niat, dia ada tak di ujungnya lillahi ta'ala? Ada tak? Nak sembahyang tadi ada tak? Salli fardhu subhi raka'ataini ada al-ma'mumat ujung lillahi ta'ala. Zuhur kamu itu juga, asar kamu itu juga.
Puasa ada tak lillahi ta'ala? Ada juga. Nawaitu sawma ghadin an adai fardhi Ramadan hadhihi sanati. Tujuh. Lillahi ta'ala. Haji wada lillahi ta'ala. Nawaitul hajja. Lillahi ta'ala. Kerana Allah ta'ala. Saja aku mengerjakan haji kerana Allah ta'ala. Dan umrah betul semua kerana Allah ta'ala. Kerana itu diperintahkan oleh Allah ta'ala. Apa saja. Kemudian apa saja urusannya kembali kepada Allah ya. Juga dalam firman Allah yang lain, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasailina wa fir riqab wa aqama as-salata wa ata zakah wal muquna bi ahdihim idza ahadu wasabirina fil ba'sa wad dharra wa khinal ba's ulaika allazina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Panjang ayat ini, suratul Baqarah ayat berapa? Suratul Baqarah ayat 177. Panjang ayat ini ya. Cakap Melayu apa? Laisal birru an tuwallu wujuhakum. Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu satu kebaikan. Maknanya kebaikan itu bukan semayang aja. Ya. Kita semayang, orang timur, kita ni orang timur menghadap ke barat. Orang barat semayang menghadap mana? Menghadap ke timur. Bukan itu aja kebaikan. Jadi sudah semayang tu jangan rasa kita sudah melakukan kebaikan dan menjadi ahli syurga dah. Jangan terpasan. Kerana kebaikan dalam Islam itu bukan semayang saja. Lain dari semayang ada lagi kebaikan ya. Ada sedekah, ada zakat, ada bantu fakir miskin dan sebagainya. Ya. Itulah Allah kata jangan kamu sangka semayang itu saja kewajiban kamu di dunia ni. Banyak kerja lain lagi. Banyak tugas-tugas lain yang perlu kita lakukan. Bukan menghadap ke timur dan menghadap ke barat aja. Orang timur bila semayang menghadap ke barat. Orang barat bila semayang menghadap ke timur. Menghadap ke mengarah ke kita. Ya ke tak? Ya tidak tuan-tuan dan puan. Bukan itu boleh. Tapi yang katakan baik itu walakinnal birra. Yang kebaikan itu man amana billah, orang yang beriman dengan Allah Taala. Apa itu beriman? Percaya betul-betul, yakin betul-betul, tidak ada syak, tidak ada zon, tidak ada waham. Beriman betul-betul. Nak beriman dengan apa? Rukun iman yang 6 tu. Itu beriman dengan Allah ya. Rukun iman yang 6 tu. Kita dah ngaji rukun iman yang 6 tu. Dia dua kita diajar oleh ustaz. Ya. Rukun iman 6 perkara. Pertama, percayakan Allah. Kedua, percayakan malaikat. Ketiga, percayakan Rasul. Keempat, percayakan kitab-kitab. Kelima, percayakan hari kiamat. Yang keenam, percayakan qadar dan qadar. Itu rukun iman. Berarti beriman ya. Dengan sifat-sifatnya. Itulah kebaikan. Walakinnal birra, sesungguhnya kebaikan itu man amana billah, orang yang beriman dengan Allah. Wal yaumil akhir, dan beriman dengan hari akhirat. Karena kita dalam dunia ini bukan kekal. Tak lama lagi kita kan pindah dari dunia ini, pergi ke satu alam yang lain. Namanya alam barzakh. Tadi siapa yang kekal? Siapa kekal angkat tangan? Senang ke kampung, mana orang yang mengatakan dia kekal? Semua orang kan kembali ke akhirat. Itu yang sebenarnya beriman itu. Beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhirat. Kemudian beriman dengan malaikat. Kebajikan itu ialah kebaktian orang yang beriman kepada Allah. Hari kiamat, beriman hari kiamat. Malaikat. Walaupun tak dapat dibuktikan. Malaikat ada ke tak? Ada. Mana tunjuk? Tak nampak. Ini benda-benda ghaib yang wajib kita yakini. Benda tak nampak.
Tapi ada. Mana tahu? Allah kata ada. Beriman dengan para malaikat. Walaupun tak boleh dibuktikan. Itu tanda orang beriman itu. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka yang beriman dengan benda-benda ghaib. Malaikat salah satu benda ghaib tu yang kita tak nampak, tak boleh buktikan. Siksa kubur ghaib tak boleh kita buktikan. Cuba kita korek kubur orang kafir tu. Nampak ke dia kena pelupur? Nampak ke orang kafir tu kena pelupur dalam kuburnya? Tak nampak, itu benda ghaib. Ya? Cuma kita kena yakin aja. Betul ya. Itulah kebaikan tu. Ya. Wal kitab dan beriman dengan kitab. Kitab ada 114 buah semuanya. Yang berjenama ada 4. Yang pertama Taurat. Yang kedua Injil. Yang ketiga Zabur. Yang keempat Quran. Beriman dengan kitab tu. Yang lain-lain itu hanya beriman bahawa itu adalah kitab dari Allah Ta'ala. Tak wajib kita mempelajarinya. Jangan beria benar nak pergi ke Jerusalem. Mana tu nak pergi Jerusalem? Kenapa? Aku nak ngaji Injil. Jangan. Quran pun tak habis belajar. Jangan kata nak pergi ke Jerusalem nak ngaji Injil. Ya? Tak wajib kita belajar. Hanya wajib yakin bahawa Injil tu kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Isa. Sudah tu. Tak ada wajib kita belajar. Tak wajib kita baca pun. Hanya percaya je dah. Kena percaya. Jangan ragu-ragu, jangan syak, jangan zon, jangan waham ya. Beriman dengan kitab-kitabnya. Ya, wan nabiyyin dan nabi-nabi. Nabi lain, rasul lain ya, nabi lain 124 orang, dalam 124,000 orang nabi-nabi. Beriman dengan dia. Okey, wa talmal dan kitab-kitab nabi-nabi dan memberikan hartanya. Wa atal mal memberikan harta ala khubbihi kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Memberikan hartanya yang dicintainya kepada kerabatnya. Kita ni suka kata, sayang kata, tak nak bercakap dengan kata, tapi kena bagi kepada ala khubbihi yang dia kasih benar kata tu. Zul zawil qurba kepada ahli-ahlinya. Zawil qurba kepada ahli-ahlinya. Isteri anak-anaknya. Jangan gerkut, jangan bakhil, jangan tangga cerin, jangan taidung asin. Beri nafkah kepada isteri dan anak. Itu qurba. Habis ada lagi kata wal masakin. Bukan apa, habis qurba wal yatama, anak yatim. Bagi anak yatim dulu. Wal masakin, betul bahawa orang-orang miskin. Jadi ada 3. Yang pertama, utamanya keluarga kita dulu. Yang rapat dengan dia. Yang kedua, anak-anak yatim. Anak yatim yang apa? Yang miskin lah. Bukan anak yatim yang kaya. Anak yatim ada yang kaya-kaya ya. Ini yang miskin. Mesti kita jaga dia, akhlaknya jaga, kedudukan kebajikannya dijaga, pakaian dijaga, pelajaran dijaga dan sebagainya. Itu anak yatim. Ya. Kalau tidak dia dikira sebagai pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim. Tahukah kamu siapa yang dikira sebagai pendusta agama? Mereka itu adalah orang yang mengabaikan anak-anak yatim. Dibiar orang yang yatim. Tak dipelihara, tidak dididik, tidak ditolong, tidak dibantu. Itu pendusta agama tu ya. Itu wal yatama. Kemudian wal masakin, orang miskin. Orang miskin tu ada pendapatan tapi tak cukup. Jadi bantu mereka tu. Itulah kebaikan. Kita bantu orang miskin tu. Dia tak cukup duit, kita bagi dia duit. Dia tak cukup harta, kita bagi dia harta supaya dia boleh menjalani kehidupan dengan senang. Itu ya, wal masakin, wabnas sabil dan mereka-mereka yang dalam pengembaraan, dalam permusafiran. Itu anak yatim ya. Nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya itu kepada kerabatnya,
anak yatim, orang yang miskin, musafir. Wabna sabil itu orang yang dalam perjalanan, dalam permusafiran, bantu dia. Nah, ya. Wabna sabil namanya. Lagi, nah, ia memerlukan pertolongan. Dia dalam perjalanan tapi memerlukan pertolongan. Duit tak cukup, tak kata bantu dia. Ya. Bantu dia supaya dia terlaksana hajatnya tu. Sebab banyak masjid ada didatangi oleh pokok musafir. Ya. Nah, jadi itu musafir yang memerlukan pertolongan. Dan orang-orang yang meminta-minta. Nah, ya. Wasailin, dia minta tolonglah teman dah 5 hari tak makan, bagi aku sikit duit supaya aku boleh makan. Wasailin, yang mohon pertolongan, minta tolongan dia, itulah kebaikan. Dan orang-orang yang meminta-minta dan memerdekakan hamba. Dan memerdekakan hamba itu satu satu perbuatan yang paling baik. Wasaili wa fir riqab, hamba tu kita bebaskan dia. Itu memang digalakkan oleh Islam. Sebab sekarang ni dalam Islam tak ada perhambaan. Kerana Allah galakkan kita membebaskan hamba. Sebelum itu ada dah hamba. Tuan-tuan dan puan, sebelum sekarang ni ada dah hamba zaman dulu. Ada ramai hamba-hamba. Tapi penghambaan itu tak pernah dimansuhkan. Hukum penghambaan itu tak pernah dimansuhkan. Cuma cara hidup Islam tu menggalakkan manusia-manusia supaya membebaskan hamba. Kerana pahalanya besar benar. Ya. Itu disuruh kita banyak membebaskan hamba. Sebab hukum denda zihar apa? Yang pertama bebaskan hamba. Begitu juga kalau denda dia bersubuh dengan isterinya di bulan Ramadan sehingga batal puasanya. Jadi kena bebaskan hamba. Yang pertama. Berarti banyak hamba, seorang lepas. Sekarang ni tak ada lagi penghambaan dalam Islam. Tak payah bergaduh-gaduh, tak payah perang. Sedangkan orang barat berperang kerana nak isu membebaskan hamba. Amerika, USA tu berperang antara pihak selatan dan pihak utara. Pihak utara dipimpin oleh Abraham Lincoln. Pihak selatan dipanggil General Custer. Yang General Custer ni nak mengekalkan perhambaan. Abraham Lincoln berjuang untuk membebaskan hamba. Perang-perang menang Abraham Lincoln. Maka adalah akta membebaskan hamba. Tak boleh pakai hamba lagi. Tapi masih lagi ada perhambaan tu di Amerika. Sampai sekarang ada lagi. Walaupun akta tu dah tak ada. Tapi Islam cari. Dunia Islam ada hamba dah? Tak ada dah. Ya? Terus sistem Islam tu menghapuskan perhambaan. Ya, itu kebaikan tu. Ya, memerdekakan hamba. Mendirikan solat. Kena mendirikan sembahyang. Itu di antara kebaikan tu. Cukup waktu sembahyang. Orang lelaki mesti berjemaah. Hukumnya fardu kifayah. Paling komannya sembahyang di rumah bersama isteri dan anak-anak. Dengar ada orang lelaki semua. Paling koman, paling kudi, paling curut, paling koyuk, paling tak guna, dia sembahyang di rumah bersama isteri dan anak-anak. Jangan seorang-seorang diri je. Kalau seorang-seorang je sembahyang tu kira sesat. Dengar elok hadis ni. Walau annakum sallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallifu fi baiti la taraktum sunnata nabiyikum walau taraktum sunnata nabiyikum la dhalaltum. Sekiranya kamu sengaja semayang di rumah kamu seperti mana mereka yang tak hadir pada malam ini kerana mereka semayang di rumah mereka masing-masing, maka kamu telah meninggalkan sunnah Nabi kamu. Nabi tak pernah semayang seorang rumah. Kamu telah meninggalkan sunnah Nabi kamu. Barang siapa meninggalkan sunnah Nabi kamu, maka sesatlah kamu, kata Nabi. Walau taraktum sunnata nabiyikum la dhalatum. Hadis ni sahih tau. Baca dalam kitab Sahih Muslim. Itu bagi orang lelaki, mesti berjemaah. Ke mana saja. Nak kepo, cari tempat jemaah depo. Nak ke Tanjung Mutan, cari tempat jemaah di Tanjung Mutan. Mana-mana saja. Surau banyak, masjid banyak. Ini bagi orang lelaki. Perempuan tak apa.
Perempuan hukumnya sunat. Kalau itu pun kalau tidak ada fitnah. Kalau ada fitnah, dia elok main rumah ya. Itu mendirikan solat, menunaikan zakat, cukup haul, cukup nisab, keluarkan zakat. Berdelapan asnaf tu. Dan orang-orang yang menepati janji. Itu kebaikan tu menepati janji. Jangan mungkir janji. Kerana orang mungkir janji itu dikira sebagai memiliki sifat munafik. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Bila berjanji kena tunaikan janji. Dan sabar apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar. Sabar itu memang diperintahkan Allah. Kerana pahala yang bersempurna. Sampai bila nak sabar? Ada orang abah juga. Saya pernah jumpa dengan saya apa tu? Saya pergi bertuduh satu petang tu. Kerana hujan, pergi tuduh dia satu kedai. Ada dia situ. Dia bercerita lah, sembang dia ceritakan hai orang tu buat dia begini. Saya pun khabar pada dia. Sabarlah. Dalam perbuatan itu sabarlah kata. Dia pun tengkirnya saya. Sampai bila nak sabar? Dia tengkirnya saya. Sampai bila nak sabar? Saya pun jawablah sampai matilah kata saya. Mati kita, Allah hendakkan kita mati itu dengan keadaan sabar. Allah hendak kita mati membawa pahala sabar, membawa pahala redha, membawa pahala syukur, membawa pahala taubat dan sebagainya. Tindak yang itu sampai mati. Dengan itu baru diam, aku tak cakap kita. Kerana pahala sabar tu tak dapat dikira berapa banyaknya. Apa kata Allah? Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab, kata Allah. Sesungguhnya pahala bagi orang yang sabar itu tak dapat dikirakan berapa banyaknya. Terlalu banyak pahalanya bagi orang yang sabar. Dan dalam peperangan amanah tadi, orang yang memberikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Tambah orang di Gaza tu, kena sabarlah. Sentiasa berperang aja. Yang mati banyak, dah 13,000 lebih dah mati dibunuh dengan kejam oleh orang Israel. Kena sabarlah menembak je. Mereka itulah golongan tadi. Apa golongan tadi? Golongan yang semayang, lagi golongan yang mengeluarkan hartanya kepada orang anak yatim, berkorban kepada saudara-saudara kerabat dia, anak yatim dan sebagainya. Itu yang dikira kiamat dan sebagainya. Itulah kebaikan. Dan orang itulah dipanggil apa? Mereka itulah, Allah puji mereka itu. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar imannya. Sodaku itu benar imannya. Beriman betul-betul. Orang-orang yang benar. Dan mereka itulah yang bertakwa. Itu arti takwa. Bila takwa baru ada jaminan keselamatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena jadikan diri kita ni orang-orang yang bertakwa. Kena kumpulkan ketakwaan itu sebanyak-banyak mungkin. Kerana kita hidup dalam dunia ni apa kerjanya? Mencari bekalan. Allah suruh wa tazawwadu, kata Allah. Cari oleh kamu akan bekalan. Sesungguhnya bekalan yang terbaik fa inna khairaz zadi taqwa, kata Allah. Sesungguhnya bekalan yang terbaik yang perlu kita kutip, yang perlu kita kumpulkan ialah sifat takwa. Apa arti takwa? Buat segala yang disuruh, tinggalkan segala yang dilarang. Ingat perkataan segala tu. Buat segala yang disuruh, tinggalkan segala yang dilarang. Jadilah dia orang yang bertakwa. Bila dia bertakwa, baru ada jaminan keselamatan dia dari Allah. Allah jamin bagi orang bertakwa tu. Di dunia Allah jamin, di akhirat Allah jamin. Apa kata Allah? Wallahu waliyul muttaqin. Allah menjadi pembela kepada orang-orang bertakwa. Di akhirat Allah jamin juga.
Apa jaminan Allah? Innal muttaqina fi maqamin amin, kata Allah. Sungguhnya orang yang bertakwa itu sentiasa berada di dalam keadaan selamat. Di mana selamatnya? Fi jannatin wa uyun, dalam syurga yang terdapat apa? Nah, air yang berpancutan. Itu cerita untuk orang takwa. Jadi kita tak ada pilihan. Mesti menjadi orang yang bertakwa. Ya. Baru ada jaminan keselamatan di dunia dan di akhirat. Cukup sekadar itu untuk pagi ini ya. Kerana saya lepas ini nak pergi Kota Raja pula. Jadi untuk pagi ini cukup sekadar itu. Cukup ke tak? Sabuele. Dah lengah belum? Saya dah putih aja. Dah nampak air asir dari sini. Yang bersandar tu tak apa. Yang tengah ni tak ada tempat bersandar. Dah lengah tu dia malah bersilap tu selemput, bersilap balik. InsyaAllah kita akan baca sambungannya di bulan depan ya. Untuk hari ini cukup sekarang itu. Nanti kita akan baca akhlak yang mulia. Macam apa ketika akhlak yang mulia? Itu akan datang kita baca insyaAllah. Baik tuan-tuan. Sebelum saya tutup, ada siapa-siapa nak bangkang? Setuju belakang tu? Alhamdulillah. Ada siapa-siapa nak tanya? No question. Pandai cakap putih rupanya. Saya ingat saya yang pandai cakap putih. Orang yang main sini pandai cakap putih belakang ya. Semua dah tahu. Ya, alhamdulillah ya. Banggalah saya. Mengapa bangga? Dapat murid-murid yang bijak-bijak. Asal dia ajar dapat. Mana nak cari? Hanya ada di Surau Al-Hawariyah, Batu Lima, Tambun. Ya. Jadi sekian dulu. Salah silap minta ampun, minta maaf. Mudah-mudahan kita dapat ganjaran daripada pengajian pagi ini ya. Yang pertama kita dapat pahala seolah-olah kita beribadah sepanjang malam. Kenapa? Kita berjemaah pagi ini ya. Yang kedua, dapat pahala jihad. Contohnya dapat pahala jihad tahu. Kerana siapa keluar dari rumahnya dengan tujuan untuk menuntut ilmu, dia dikira sebagai orang yang berjuang jalan Allah sehingga dia kembali ke rumahnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekarang kira dapat pahala jihad ni. Pahala berjuang jalan Allah. Walaupun tak ada pegang pedang. Walaupun tak ada nembak. Tapi seolah-olah dapat pahala jihad. Kalau mati syahid. Mujur tak mati pun. Kalau mati dia kira syahid. Alright. Sekian dulu. Aku qawli hadha. Wa astaghfirullahal azim. Li walakum walisairil muslimin wal muslimat. Wa ya fawzal mustaghfirin. Wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.